buat untukmu, dan ku nyanyikan kau lagu rindu. Berdoa agar kau tahu rahasia isi hatiku. Wow, 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 wow. Suka duka. Tajuk kajian kami, kebolehpasaran graduan OKU dalam alam pekerjaan. Agak-agak apa maksud tajuk kajian ni? Apakah maksud kebolehpasaran? Kebolehpasaran bermaksud keupayaan untuk dipasarkan di dalam industri, iaitu mempunyai kecekapan bagi mendapat pekerjaan dan mengekalkan pekerjaan yang bersesuaian. Golongan OKU, terutamanya graduan OKU pula, adalah merupakan seseorang yang mempunyai ketidakupayaan jangka masa panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera yang apabila berhadapan dengan pelbagai halangan mungkin tidak dapat melibatkan diri sepenuhnya dan secara efektif dalam masyarakat. Arsenida, buat apa tu? Ni saya tengah buat kerja sekolah yang cikgu bagi tadi. Kan cikgu suruh cari apa tu? Jenis data dengan sumber data. Awak dah siap ke? Ya, saya dah siap. Mana? Nak tengok. Ni saya buat sumber data macam ni. Dalam projek ini, penggunaan data berstruktur ataupun data kuantitatif adalah paling sesuai. Hal ini kerana data kuantitatif mempunyai maklumat dan organisasi yang tersusun dan teratur. Selain itu, data kuantitatif ini juga selalunya dipersembahkan dalam bentuk jadual, iaitu dengan lajur dan baris. Dan data kuantitatif ini juga adalah data yang paling mudah dan hampir siap untuk dianalisis. Sumber data bagi tajuk ini adalah data daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun dikenali sebagai data sekunder. Apa itu data sekunder? Data sekunder adalah data yang telah dihasilkan dan direkod oleh pihak yang lain. Semua data digunakan adalah dari dapatan statistik kajian pengesanan graduan yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan berikut merupakan poster bagi projek ini. Awak dah makan ke? Dah. Dia orang tengah buat apa tu? Tak tahu, jom pergi tengok. Korang buat apa tu? Kita orang tengah buat kerja sekolah ni, kerja sekolah yang cikgu bagi baru-baru ni. Kita orang tengah buat objektif. Dan kan cikgu kan ada 3 objektif kan. So saya buat objektif 1. Bawah buat objektif apa awak? Buat objektif 2. Masya Objektif 3. Tahu tak macam mana nak cari objektif kebolehpasaran graduan OKU? Untuk objektif tu, yang saya kan saya satu kan, saya buat macam ni. Okey, untuk objektif 1 adalah berfokuskan kepada graduan OKU di IPTA dan juga IPTS daripada tahun 2016 sehingga 2020. Bagi graduan OKU di IPTA pada tahun 2016 mencatatkan seramai 239 orang. Pada tahun 2017 pula mencatat seramai 242 orang. Pada 2018 pula berlakunya lagi peningkatan iaitu seramai 281 orang. Dan pada tahun 2019 pula mencatat seramai 287 orang. Dan maklumat terkini tentang graduan OKU di IPTA pada tahun 2020 pula mencatat seramai 291 orang. Bagi graduan OKU di IPTS pula mencatatkan seramai 8 orang pada tahun 2016. Pada 2017 pula mencatatkan seramai 3 orang sahaja.
Manakala pada tahun 2018 belum mencatatkan peningkatan yang sangat drastik di mana seramai 242 orang graduan OKU di IPTS dan berlakunya lagi peningkatan di tahun 2019 seramai 245 orang dan berlakunya penurunan pada tahun 2020 di mana mencatatkan seramai 236 orang sahaja. Macam tu dah jadi satu. Jelas tak? Jelas. Faham? Objektif kedua pula macam mana? Oh, kalau objektif yang kedua pula macam ni. Objektif yang kedua bagi kajian ini adalah untuk mengetahui bilangan graduan OKU mengikut semua peringkat pengajian. Berikut adalah graf yang menunjukkan sumber data yang diperoleh bagi jumlah graduan OKU mengikut peringkat pengajian di Malaysia bermula pada tahun 2016 sehingga tahun 2020. Bermula pada tahun 2016 dan 2017, jumlah peratusan graduan OKU yang paling tinggi adalah pada peringkat pengajian ijazah pertama. Manakala, jumlah peratusan yang paling rendah bagi tahun 2016 adalah pada peringkat diploma lanjutan iaitu sebanyak 2%. Manakala pada tahun 2017 adalah pada peringkat diploma lanjutan dan diploma lepasan ijazah iaitu sebanyak 1%. Kemudian, pada tahun 2018, jumlah peratusan graduan OKU pada peringkat pengajian diploma turut meningkat sebanyak 301%. Manakala, pada peringkat PhD iaitu sebanyak 13% graduan OKU yang mengikuti peringkat pengajian tersebut. Seterusnya, pada tahun 2019 dan 2020, jumlah peratusan graduan OKU yang paling tinggi adalah pada peringkat sijil iaitu sebanyak 390% pada tahun 2019 dan 362% pada tahun 2020. Jadi, secara keseluruhannya, graf ini menunjukkan bahawa jumlah graduan OKU yang paling tinggi adalah pada peringkat pengajian sijil. Manakala, peratusan jumlah graduan OKU yang paling rendah adalah pada peringkat diploma lanjutan. Kita ada objektif 3 kan? Objektif 3 tu macam mana pula? Oh, objektif 3 saya buat macam ni. Objektif yang ketiga ialah mengkaji keboleh pasaran graduan orang kurang upaya dalam pelbagai sektor pekerjaan. Di sebelah kanan saya ialah jadual 3 yang menunjukkan sektor pekerjaan graduan orang kurang upaya dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Manakala di sebelah kiri saya ialah menunjukkan carta dan jumlah keseluruhan sektor pekerjaan graduan orang kurang upaya yang menggunakan carta pie untuk melihat data peratusan bagi membandingkan jumlah kumpulan pekerjaan utama graduan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Jika kita lihat pada carta ini, kumpulan sektor pekerjaan yang mencatatkan jumlah yang tertinggi dan paling banyak ialah sektor kerajaan iaitu sebanyak 73.9%. Manakala bagi kumpulan sektor pekerjaan yang mencatatkan jumlah yang paling rendah dan paling sedikit adalah sektor pekerjaan badan berkanun dengan jumlahnya sebanyak 11.3%. Seterusnya, jom kita lihat trend yang menunjukkan peningkatan dan penurunan serta trend sektor yang konsisten pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Jika kita lihat jadual ini, kumpulan yang mencatatkan peningkatan yang ketara pada tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah sektor pekerjaan NGO, manakala bagi kumpulan yang menunjukkan penurunan yang sangat ketara pada tahun 2016 hingga tahun 2020 ialah sektor kerajaan. Akhir sekali, kumpulan sektor pekerjaan yang mencatatkan tahap yang konsisten ialah daripada sektor swasta. Kerana jika kita lihat daripada jadual ini, tiada penurunan dan juga tiada peningkatan yang sangat ketara dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Sudah kudaki gunung tertinggi,
jahit isi